Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam siri ini kita akan sambung lagi menceritakan tentang penambahan bunyi ataupun bunyi yang berbeza adalah diasaskan oleh maknanya yang berbeza, ataupun kaedah umumnya ziyadatul mabna wa dilalatuha au yadullu ala ziyadatil makna. Dalam bulan Ramadan ini selalu kita sebut perkataan sahur. Ada orang menyebut suhur. Jadi sahur dan suhur ini sudah tentu mempunyai perbezaannya hanya pada bunyi vokal A dan vokal U, ataupun kalau kita lihat dari tulisannya ada baris atas ataupun baris dhamma dan baris dhamma, sahur wa suhur. Jadi perkataan yang sama, bunyi vokalnya berbeza, adakah dia masih mempunyai makna yang berbeza? Sudah tentu, sebab kaedah kita tadi, bunyi juga dapat ditentukan oleh perbezaan lafaz tersebut. Jadi kalau kita kata as-sahur dengan baris atas, begitu juga wadu dan at-tahur. Sebab as-sahur, al-wadu, at-tahur mempunyai sebutan yang bunyinya sama, rentaknya sama, maka sudah tentu dia mempunyai maknanya yang sama. Kalau sahur, makna dia makanan yang kita makan, apa yang kita makan pada waktu suhur. Wuduk pula bahan ataupun air yang kita buat wuduk. Dan tahur pula sesuatu yang suci. Kalau kita baca suhur, suhur ini menunjukkan masa bersahur ataupun masa bersuhur. Dia bukan benda, dia adalah proses ataupun masa yang kita melakukan perbuatan makan sahur tadi. Begitu juga wudu. Wudu adalah proses kita mengambil air sembahyang untuk kita salat, dan air yang kita ambil itu dipanggil wudu. Prosesnya wudu. Makanannya sahur. Kalau proses kita makan itu dipanggil suhur. Begitu juga dengan tuhur. Tuhur adalah proses kesucian, suci. Bahan yang kita buat untuk menyuci dipanggil at-tahur. Itu kaedah yang kita boleh laksanakan, boleh kita fahami melalui kaedah. Jadi sekiranya kita belajar dalam bahasa Arab, kalau kita memberi penekanan macam ini, kita serasa macam baguslah saya dapat tahu benda ini. Tapi sebenarnya kita tak boleh bercakap. Percayalah. Jadi sebab itu Ustaz nak tunjukkan supaya kita dapat faham. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita merujuk kepada objektif yang kita nak belajar. Kalau kita belajar untuk mampu bercakap, kaedah-kaedah yang semacam ini tak boleh kita belajar pada peringkat permulaan. Jadi kaedah seperti ini setelah kita melalui tahap-tahap tertentu barulah boleh didedahkan. Jadi siri-siri yang Ustaz buat ini, Ustaz hanya nak beri gambaran umum macam mana pembelajaran itu boleh berlaku. Kita kembali lagi kepada bentuk tadi, as-sahur dan suhur. Kalau as-sahur kita dah tahu makna dia, makna benda. Kalau suhur itu proses. Tetapi ada juga kita jumpa dalam perkataan Arab, contohnya al-akul, al-kasul, ad-da'u. Jadi al-akul, al-kasul, ad-da'u pula jenis perkataan yang kita namakan dalam bahasa Arabnya dengan sigatun mubalaghah. Jadi maksud dia, kalau akul ni orang yang suka makan dia, maka kita panggil dia tu akul. Begitu juga orang yang terlampau malas, dia terlampau suka makan, kita kata akul. Kalau orang yang makan, kita kata akil. Kalau dia terlampau malas, kita kata kasul. Kalau orang yang betul-betul bersungguh tungkus lumus pada pekerjaan, kita panggil dia tu ad-da'ub. Tapi kalau kita melihat perkataan lain pula, al-qudum, as-su'ud, al-wusul. Al-du'ub tadi, ad-da'ub untuk makna orang yang. Tetapi kalau kita kata ad-du'ub, dia tidak membawa makna orang yang, dia membawa makna kepenatan. Dia tidak membawa makna sifat. Kalau kita kata al-kasul, orang yang malas. Kalau da'ub ni ada orang yang, tetapi dalam ad-du'ub bukan. Al-qudum bukan orang yang. As-su'ud bukan orang yang melakukan perbuatan. Al-qudum kedatangan. As-su'ud menaiki tangga, proses menaiki tangga. Yang ini kita panggil perkataan ini masdar ataupun kata masdar.
bentuk kata setuhnya bunyinya hampir sama. Contohnya ad-durus, al-ulum, al-budur. Ad-durus ini bukan kata sifat, dia tidak menunjukkan makna orang. Perkataan ulum tidak menunjukkan makna orang, al-budur tidak makna orang, tetapi ad-durus ini adalah perkataan jamak daripada darsun. Kalau satu pelajaran kita panggil darsun, kalau banyak kita panggil durus, kalau satu ilmu kita panggil ilmun, kalau jamak ulum. Begitu juga al-badru, bulan penuh purnama. Kalau bulan tu banyak, mungkin di planet bumi ni ada satu bulan, di planet lain ada bulan, maka kita nak kata jamak, maka kita kata al-budur. Ini jamak. Walaupun dari sudut bunyi, dari sudut barisnya nampak sama macam al-qudum, al-akul, as-suhur, tetapi dia mempunyai makna yang berbeza melihat kepada jenis perkataan. Jadi dalam proses pembelajaran kita hendaklah sedar. Mungkin kita kena sedar untuk menjadi pembelajaran bahasa Arab tu lebih mudah. Kita kena belajar mengikut cara dia, iaitu kita pertama kali kita tentu, sebagaimana Ustaz sebut sebelum ini, kita tentukan objektif. Kita kena memilih perkataan ataupun ayat yang kita nak belajar. Sila jauhkan dahulu pada peringkat permulaan mempelajari nahwu. Macam apa yang Ustaz sebut macam ni, dalam proses pembelajaran peringkat awal tidak boleh kita lakukan, sebab dia akan menyebabkan pembelajaran itu menjadi sulit, kerana banyak perkataan-perkataan, mustalah-mustalah ataupun kata-kata yang perlu kita belajar. Contohnya sirah mubalaghah, masdar, jamak, perkataan fa'ul, fu'ul, itu menjadikan pelajar tu terasa beban dan sukar. Itulah di antara punca kenapa pembelajaran bahasa Arab tu menjadi susah, kerana kebiasaannya kita seronok dengan menceritakan tentang kaedah-kaedah yang wujud. Sebagaimana kita tahu, di antara bahasa dan kaedah, yang mana datang dahulu? Sudah tentu bahasa dahulu, kaedah datangnya kemudian. Maka tidak patut kalau kita belajar bahasa Arab kita menghulukan kaedah. Kaedah ialah peraturan yang dibuat oleh pakar. Kita sedang peringkat permulaan belajar, kita bukan pakar, jadi kita kena belajar menggunakan tahap-tahapnya. Jadi Ustaz rasa perjumpaan kita pada hari ini, pada sesi ini, kita sampai setakat ini dahulu, dan kita akan jumpa lagi di seri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.